dan keadilan Allah kadang-kadang tak sampai akhirat. Di dunia sudah ditunjukkan. Apa yang berlaku ialah negara NATO yang menyokong Amerika untuk hancurkan Gaza. Mereka kepanasan hari ini. Dan sudah mati 1,300 orang kerana panas. Malaysia tidak dengar lagi orang mati kerana panas. Mati kerana kecil manis ramai. Tapi kerana panas saya tak dengar lagi. Di Eropah hari ini, berita ini saya ambil 2-3 hari lepas. Hari ini termasuk 2-3 hari lepas. Dilaporkan oleh WHO. 1,300 orang mati kerana kepanasan. Tak perlu 2 darjah Celsius. Orang Eropah tak pernah rasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa nasta'in. Assalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Yang saya makan Al-Fadhil Musi Pak Imam, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Sekali lagi saya bersyukur dapat bersama dengan para jemaah kali kedua, ketiga atau keempat. Alhamdulillah. Dan saya diminta oleh Rustia untuk tajuk yang terpapar berita benar dan terkini yang dizalimi bangkit. Dan saya minta maaf kalaulah apa yang saya sebut ini tidak sampai hasrat yang dikehendaki oleh surau. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar apa yang berlaku dalam negara Islam. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Isra. A'udzubillahi wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tusidunna fil ardi marratain wa talunna uluwan kabira. Dan kami tetapkan pada Israel dalam kitab Taurat, benar-benar kamu akan melakukan kerusakan, kemusnahan di atas bumi 2 kali. Dan benar-benar kamu akan melakukan kerusakan yang melampaui batas. Dan bilakah yang kedua ini, apakah telah berlaku yang terakhir atau belum berlaku? Dan sebahagian daripada para ulama mengatakan barangkali, wallahu alam, apa yang berlaku sekarang ialah sebahagian daripada terakhir. Bani Israel melakukan kemusnahan yang melampau. Dan kita saksikan apakah yang berlaku hari ini. Berpunca daripada mereka mendakwa bahawa bumi yang Allah ciptakan ini khusus untuk mereka. Orang lain tidak ada hak untuk tinggal dalam bumi ini. Dan mereka mengatakan mereka lah Syambullah Mukhtar, bangsa yang Allah pilih. Dan daripada sikap inilah kezaliman yang berlaku atas muka bumi berlaku dan terus berlaku. Dan mereka klaim daripada Mesir, daripada Sungai Nil sampai ke Sungai Furat, ialah bumi yang Allah telah serahkan kepada para anbiya mereka dan pada mereka. Oleh sebab itu orang lain harus berpindah. Mekah dan Madinah juga tidak kecuali. Madinah adalah bumi mereka, mereka mendakwa demikian sebab moyang mereka Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Khaybar datang lebih awal daripada Rasulullah. Dan mereka minta supaya Madinah menjadi milik mereka. Daripada pasal inilah kita lihat apa yang berlaku hari ini ialah di atas dakwaan yang palsu. Mereka dimuliakan pada ketika zaman para anbiya memang benar selagi mereka berpegang kepada kitab Allah. Tetapi apabila mereka telah berpaling, maka kitalah umat Islam, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kitalah yang Allah pilih sebagai umat yang terbaik. Dalam konteks ini hari ini, hari ini 4 Julai, 2 Julai yang lepas, 2 hari lepas, lengkaplah 1000 hari mereka membunuh umat Islam di Gaza. 2 hari lepas, 2 Julai, genap 1000 hari. Mereka telah membunuh 73,000 umat Islam tanpa sebab. Mereka keluarkan umat Islam daripada bumi mereka. Dan itulah sebahagian ulama mengatakan sekaranglah yang Allah janji mereka akan melakukan kerosakan yang melampaui batas. Dalam konteks ini, hari ini juga Iran, pemimpin tinggi Iran yang telah terbunuh beberapa minggu lepas sejak daripada peperangan antara Iran dengan Amerika dikebumikan. Dan upacara yang diadakan besar-besaran dikatakan 20,000
20 juta yang hadir hari ini. Rakyat Malaysia hanyalah 35 juta. Lebih separuh rakyat Malaysia kita bayangkan berkumpul pada satu tempat untuk menyaksikan perkemudian pemimpin tertinggi Iran. 90 puan negara yang hadir, semua negara termasuk negara Eropah. Dan inilah yang berlaku hari ini. Dan sangat membimbangkan apabila rakyat 20 juta keluar. Sangat bimbangi bahawa bom dari atas akan berlaku. Dan sekiranya itu berlaku, jutaan manusia akan kehilangan nyawa. Dan dikatakan bahawa Israel sedia untuk menyerang bila masa. Kita dengar berita malam ini, sekiranya ini berlaku, minta Allah jawabkan. Yang Syiah, yang Sunni akan terkorban. Dan ini ialah peringatan mereka mengancam dan Iran juga bersedia dengan persediaan untuk membalas. Dan inilah dikatakan bahawa tidak ada perdamaian lagi. Beberapa kali berlaku kecacatan senjata di antara Israel dan Iran. Dan Iran mengatakan hari ini kami tidak percaya sama sekali. Setiap kali perjanjian mereka belot. Kalau dengan baginda Rasulullah SAW mereka belot dalam perjanjian Sahifa Madinah. Yang apabila Rasulullah sampai ke Madinah mengadakan perjanjian dengan Yahudi dalam Sahifa Madinah. Dan mereka belot. Maka setakat belot, mereka merancang untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Dan oleh sebab itu Rasulullah perangi Bani Qainuqa. Bani Qainuqa dihalau keluar dari Madinah. Bani Quraisyah diperangi. Khaybar juga diperangi. Dan akhirnya Madinah bebas daripada orang Yahudi. Sekarang mereka ingin kembali ke Madinah. Oleh sebab itu, kalaulah dengan baginda Rasulullah SAW pun mereka belot, apatah lagi dengan Iran. Apatah lagi dengan Arab. Mereka boleh belot bila-bila masa. Dan profesor ini mengatakan bahawa perjanjian telah gagal. Dan sekarang Amerika sudah bersedia 600,000 hari ini. Berita yang sangat menakutkan. 600,000 bersedia untuk menyerang Iran. Iran di hujung tanduk. Lebih lagi mereka berkumpul 20 juta. Tuan-tuan bayangkan di padang Arafah hanya 3 juta. Tahun ini hanya 1,5 juta. Begitu ramai. Tetapi bayangkan 20 juta berkumpul di Iran untuk majlis kemudian pemimpin tertinggi mereka Ali Khamenei. Dan kita sangat bimbang 600,000 tentera masuk ke Iran. Dan apakah persediaan umat Islam? Ketika 90 buah negara, pemimpin 90 negara sedang berkumpul di pengkemudian Ali Khamenei. Dan ini diingatkan oleh seorang profesor Cina. Ia mengatakan bila-bila masa boleh meletus peperangan yang sangat besar. Dan kita berdoa supaya tidak berlaku apa yang tidak diketahui ataupun perkara yang pelik tentang Iran ialah Iran bukan sebarang muka bumi. Muka buminya tengok bergunung anak. Ketika Alexander the Great, pemimpin besar Rom yang kuat perkasa, pun takut untuk masuk menyerang Iran walaupun akhirnya dia dapat masuk Iran. Pasti ketika itu. Sebab muka buminya bukan seperti harta. Peperangan di tanah pergunungan bukan seperti peperangan biasa. 600,000 tentera Amerika dijangka akan terkorban di tanah tinggi ini. Itulah yang kita jangkakan. Mudah-mudahan itu berlaku. Dan itulah sinopsis yang terkini dalam konteks ini. Apa yang ada kekuatan pada Iran ialah selatnya. Selat Hormuz yang sangat sempit ini. Selat ini menjadi nadi dunia, minyak. Dan apabila disekat selat ini, maka nadi dunia dipotong. Dan melandurlah harga petroleum, minyak, gas dan sebagainya. Dunia mengalami kekacauan ekonomi. Dan Iran memegang tali ataupun nadi minyak dunia. Dan kekuatan Iran ialah selat yang sempit ini. Hanyalah barangkali 25 km jarak
dan Iran dapat kuasai sepenuhnya, dan laut ini dikongsi antara Iran dan Oman. Orang lain tidak ada kuasa. Adik-adik, para jemaah sekalian, tidak ada pilihan umat Islam mesti bersedia dengan senjata. Sekarang kalau ini bukan senjata biasa, atom ataupun nuklear harus Iran punyai. Selama ini ketika arwah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, hidup, dia mengatakan haram untuk mempunyai nuklear sebab dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Sebab dalam Islam, dalam peperangan ada akhlak yang indah. Orang tua, orang muda, orang kanak-kanak, orang sakit, orang yang sedang beribadat tidak boleh dibunuh. Sekiranya menggunakan nuklear, maka tidak ada yang terkecuali. Semuanya akan terkena. Kecil, besar, tua ataupun sakit di rumah ibadat juga tidak boleh. Oleh sebab itu, fatwa yang dikeluarkan oleh Iran tidak boleh umat Islam mencipta nuklear. Tidak boleh. Tetapi dia telah meninggal dunia. Penggantinya telah mengeluarkan fatwa baru. Iran boleh menyediakan senjata nuklear atas dasar pertahanan diri. Dan inilah yang menjadi falsafah kepada kita untuk bersedia dengan segala kelapan perang. Wa'adu man masatum min quwwatin wa min ribatil khail tuhibuna bihi anullah wa anwakum akhadun min dunihim la ta'lamun. Allah ilamuhum. Bersedialah kamu dengan segala perkara perang untuk menaklukkan musuh kamu dan musuh Allah yang kamu tak tahu sedangkan Allah mengetahuinya. Di atas dasar inilah Iran telah bersedia dan telah berjaya membuat senjata nuklear. Dua pasar besar telah punyai yang sedang berperang uji kuat nuklear. Israel dan Iran dua-dua sudah mempunyai nuklear. Siapa yang menang jadi Arab, yang kalah jadi abu. Sebab apabila nuklear digunakan tidak ada kehidupan. Bukan saja manusia yang hilang, segala ekologi, haiwan, bahkan alam semesta alam sekitar akan musnah. Dan sekarang Iran sudah mempunyai nuklear, benar-benar nuklear. Dan sebelum nuklear yang dinamakan bom atom juga telah disediakan Iran. 600,000 ia datang untuk menyerang Iran. Iran menunggu dengan bom yang bukan konvensional ini. Iran akan mendapat nuklear. Ini berita terkini. Dan yang menolong untuk Iran menyediakan nuklear ialah Rusia. Rusia mengetahui sekiranya Iran telah kalah. Giliran negara timur akan jatuh satu persatu. Sebaik saja Iran jatuh, maka seluruh Masjid Al-Aqsa akan diruntuhkan. Sekiranya Iran kalah, maka Mesir akan dimasuki oleh Israel. Begitu juga Turki. Dan dia menyebut satu persatu negara daripada timur sampai ke barat akan diambilnya. Termasuklah Jakarta sampai ke Istanbul. Ialah cita-cita Israel untuk mengambil alih. Dan barangkali inilah apa yang Allah sebutkan, mereka akan melakukan kerosakan yang sangat-sangat luar biasa. Sekarang Rusia menyekat kemarahan Amerika dan Israel dengan membantu Iran dengan nuklear. Apa yang berlaku ialah fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syah yang lama dibatalkan oleh fatwa yang baru. Fatwa tidak membatalkan fatwa, tetapi fatwa baru dikeluarkan oleh anaknya bahawa sekarang Iran berhak untuk mencipta bom nuklear. Dan dunia sangat takut. Sekiranya nuklear digunakan, tuan-tuan, dunia akan musnah. Bayangkan bom atom yang dibubuhkan di Jepun dalam tahun 45. Sampai sekarang, Hiroshima dan Nagasaki masih merana, menderita. Bahkan anak yang dilahirkan oleh mereka yang hidup ketika itu masih cacat sampai sekarang. Itu bom atom. Ini ialah bom nuklear yang jauh lebih besar. Yang tak pernah manusia saksikan. Yang manusia saksikan bom atom. Tetapi apa yang sedia ada ini ialah bom nuklear yang sangat menakutkan. Oleh sebab itu, arahan dikeluarkan, tarikh itu ialah hak saya ambil minggu lepas lagi.
bahawa fatwa telah keluar bahawa Iran dibenarkan untuk menyediakan bom nuklear. Sedangkan Iran mempunyai uranium, iaitu bahan untuk nuklear. Dan sekarang benar-benar dibuat. Inilah yang menjadi perhatian dunia. Dalam konteks ini, Amerika telah kalah. Dalam pusingan pertama dan kedua, Amerika kalah pusing pertama, kedua. Tetapi ingat, Jepun menang pusingan pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Tetapi Jepun kalah dalam pusingan keenam. Apabila bom atom dilepaskan oleh Amerika di Hiroshima dan Nagasaki. Ingat sekali lagi, Jepun menang daripada tahun 41, 42, 43, 44, 45 dia kalah. Sebab Amerika menggunakan cara yang tidak berakhlak sama sekali. Membunuh kanak-kanak dan wanita di Hiroshima dan Nagasaki. Ketika itu tentera Jepun tidak ada di Nagasaki. Mereka berada di Malaya. Mereka berada di Hawaii. Mereka berada di Indonesia, di Sumatera, di Jawa. Tidak ada tentera Jepun di Hiroshima dan di Nagasaki. Yang adalah wanita dan anak-anak. Mereka bom kanak-kanak dan wanita. Cara Amerika untuk menang. Sampai sekarang mereka tidak menyesal sama sekali. Hari ini tentera Amerika kalah sekali lagi. Tentera Amerika ditawan oleh Iran. Cuba tengok berapa ramai. Berita Malaysia tak akan keluar. Menunjukkan Amerika kalah teruk. Israel hancur musnah. Tetapi ingat, ini pusingan pertama dan kedua. Mereka sudah bersedia dengan nuklear. Itu sebab Rusia sebelum berlaku menyediakan kemudahan teknologi untuk meneluk Iran menyediakan nuklear. Dan itulah yang kita saksikan dalam minggu yang terakhir ini. Bulan Muharram yang mulia. Ketika umat Islam telah balik daripada haji semuanya. Minggu lepas, kumpulan terakhir telah kembali. Langit yang diminta oleh Saudi supaya selamat jemaah haji balik telah dijamin oleh Amerika. Dan sekarang jemaah haji telah berakhir. Apakah minggu ini minggu yang sangat kritikal? Itulah yang untuk kita ambil iktibar. Tentera Amerika, tentera Israel mati berkelimpangan. Pusingan pertama, peperangan mereka kalah. Pusingan kedua, mereka kalah. Sekarang mereka memulakan peperangan ketiga. Sangat menakutkan. Sekiranya Iran kalah kali ini, Pakistan akan jatuh. Afghanistan akan jatuh. Negara Islam ke timur akan jatuh semuanya. Yang di barat akan jatuh satu persatu. Dan mereka sebut secara spesifik, mereka akan mengambil Turki dan Mesir. Itu dinyatakan secara terbuka. Bukan berselindung. Cuma selesaikan Iran. Iran saja yang menghalang daripada perkembangan negara Israel Raya yang mereka cadangkan daripada Sungai Nil sampai ke Singapura. Umat Islam sangat penting. Dalam konteks ini kita lihat Israel telah hancur. Gambar sebelah kanan ialah gambar di Tel Aviv, ibu negara mereka. Tel Aviv, Haifa, pelabuhan mereka sama seperti Gaza. Gaza dalam masa 1000 hari mereka hancurkan sehancur-hancurnya. Dan dalam masa 3 bulan, apa yang berlaku di Gaza berlaku di Israel. Tengok gambar Israel. Gambar ini tuan-tuan tak akan lihat dalam berita kita CNN. Tak akan di-share oleh BBC. Tak akan di-share oleh Bloomberg dan lain-lain. Pasti tidak disiarkan oleh Malaysia sebab kita mengambil berita mereka. Oleh sebab itu, apa yang berlaku yang tidak dinyatakan oleh akhbar dunia sangat menakutkan. Israel telah hancur. Dan Iran mengatakan, tunggu satu masa lagi. Selepas pembomian ini, Israel akan hapus dari muka bumi. Sebab mereka merancang untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama Islam. Negara Arab melihat Masjid Al-Aqsa diceroboh. Ia pertahankanlah Gaza. Pemuda-pemuda Sunni yang sedikit bilangannya. Hanya 40,000 bilangan pemuda yang sanggup pertahankan Masjid Al-Aqsa. Tetapi negara Arab yang lain, mereka lebih bersama dengan Israel. Mereka mengadakan negosiasi perjanjian pengiktirafan Israel dan mereka tidak boleh menentang Israel.
dan kem tentera Israel berada di negara-negara umat Islam bertujuan untuk menghadapi Iran. Oleh sebab itu kita tak boleh harap kepada negara Sunni Arab yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa. Dan rupa-rupanya Syiah yang kita benci, yang pertahankan Masjid Al-Aqsa. Dan sekiranya Iran telah jatuh malam ini, maka esok Masjid Al-Aqsa bakal diruntuhkan. Mereka gantikan bangunan lain yang mereka sebut sebagai Sulaiman Haikal ataupun Tata Temple ataupun yang mereka sebut sebagai Solomon Temple. Dalam dua pusingan, Amerika gagal segala-galanya. Amerika gagal untuk menguasai Iran. Amerika gagal untuk boikot China dari segi ekonomi. Gagal untuk mengambil Greenland yang cita-cita mereka untuk kuasai dunia. Cita-cita Amerika bersama Israel ialah one world leader, satu pemimpin dunia, one world government, satu peraja dunia yang Yahudi pemimpinnya. One world currency, uang yang satu, dan yang sangat menakutkan ialah one world religion, Islam akan dihapuskan. Yang muncul ialah Islam baru. Islam yang ditarifkan oleh Amerika dan Israel, yang mereka sebut sebagai Abraham Accord, iaitu rumah Ibrahimiyah. Dan mereka mengatakan kita semua keluarga daripada Nabi Ibrahim AS, kenapa kita tak guna agama Nabi Ibrahim? Kenapa kita harus pergi berislam? Dan disetujui oleh sebahagian oleh negara Arab. Dan mereka sebut Abraham Accord yang rumah masjid besar mereka, bukan masjid, rumah ibadat untuk agama baru ini berada di Abu Dhabi. 2 tahun lepas saya pernah melawat kawasan itu dan benar-benar wujud masjid, gereja dan sinagog duduk dalam satu kawasan yang mereka sebut one world religion, yang baru bertapak di Dubai, yang baru tapak di UAE, Emirat Arab Bersatu, dan mereka cadang akan kembangkan ke seluruh dunia. Sekiranya mereka menang, sekiranya Iran kalah, mereka akan kembangkan one world religion. Umat Islam masih tidur. Inilah yang hubungan kita dengan Iran. Mereka ialah negara yang dizalimi. Yang menzalimi ialah Amerika dan Israel. Dan yang dizalimi ialah Iran dan negara Islam yang lain. Jangan kita bersama dengan yang zalim, sebab Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang zalim, nescaya kamu akan disambut api neraka. Kalau kita cenderung saja, bukan sokong pun, cenderung dengan orang zalim, Allah sudah layak untuk kita terkena percik ke api neraka. Oleh sebab itu harus kita tidak bersama dengan zalim. Dalam konteks Iran, dia negara yang dizalimi, al-mazlum, al-zalim wal-mazlum, the oppressor dan the oppressed. Yang zalim dan yang dizalimi, kita tak boleh sama sekali bersama dengan yang zalim. Kita bukan bincang tentang Syiah. Kita bincang tentang geopolitik. Kita bincang tentang orang yang dizalimi, orang yang zalim. Kemudian apa yang dilakukan oleh mereka semua gagal. Presiden yang paling bodoh. Bukan saya istihad, tetapi rakyat Amerika mengatakan presiden mereka yang paling bodoh adalah presiden sekarang. Yang ikut telunjuk Israel menyebabkan uang Amerika digunakan untuk peperangan, bukan untuk pembangunan rakyat. Rakyat Amerika sudah menderita ekonomi. Sebahagian mereka melepat menjadi gelanggangan disebabkan ekonomi yang sangat-sangat meruncing. Uang rakyat, uang cukai digunakan untuk Israel. Israel membunuh umat Islam. Dan sekarang presiden mereka ditentang oleh rakyat sendiri, dan ini sangat kritikal. Tuan-tuan yang semati, siapakah yang menang dalam dua pilihan, dua pusingan pertama? Boleh tengok dalam Google. Tanya Google, siapa menang peperangan antara Iran dan Amerika? Boleh cek sekarang. Jawab Google, Iran menang. Google jawab, Iran menang. Maka saya kata, Google. Maksudnya, mereka yang mengatakan mereka menang dinafikan oleh ejen mereka sendiri. Google adalah ejen Amerika dan Israel yang mereka ciptakan. Google masih belum dapat berbohong. Sikit lagi dia akan berbohong. Sekarang tak sempat berbohong lagi. Kita ambil siapakah menang, kita tanya. Dia tanya sekarang.
Dia kata Iran. Benar, Amerika Israel kalah. Dan selepas ini, mereka ada cita-cita untuk menjatuhkan seluruh pemimpin dunia. Saddam Hussein telah kecundat, telah kalah. Syria sudah jatuh, Bashar Assad telah jatuh. Diganti lebih dahsyat daripada Bashar Assad. Kemudian mereka aim sama ada Turki ataupun Iran lebih dulu. Mereka berkeputusan jatuh ke Iran lebih awal. Kemudian Turki, Mesir dan seluruh negara Islam yang menjadi pembela Islam sekarang ialah Rusia. Oleh sebab itu Rusia diburukkan. Orang Malaysia 100%, 90%, 98% menyokong Amerika sebab membaca berita dan mereka menentang Rusia. Sedangkan Rusia lah yang pertahankan Islam hari ini. Dan Rusia ada dua buah wilayah yang hampir 1% Islam, iaitu Chechen dan Dagestan. Mereka lah yang ingin pertahankan Masjid Al-Aqsa. Oleh sebab itu, Rusia harus dihancurkan. Maka mereka masuk Ukraine bukan untuk Ukraine, untuk hancurkan umat Islam di Dagestan dan di Chechen. Dan tuan-tuan, bersama dengan mereka, jangan kamu cenderung pada zalim, kamu nescaya akan disama api mereka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakum nar. Adik ingat. Surah apa? Surah apa? Tak ingat dah. A'udzu minasyaitonir rajim. Wa qulna min ba'di li bani Israil uskunul ardh fa iza ja'al akhirah jinabikum lafifa. Surah Al-Isra. Dan kami kata selepas itu kepada Bani Israel, tinggallah kamu di bumi ini, di bumi ini. Bumi ini ialah bumi Baitul Maqdis. Allah mengatakan kepada Bani Israel, tinggallah kamu di Baitul Maqdis. Fa iza ja'al akhirah. Bila sampai janji kami yang terakhir, ji'na bikum lafifa. Bila sampai masa kamu akan kembali ke Palestin beramai-ramai, tepat berlaku. Janji Allah bila Bani Israel masuk ke Palestin, maka itu tanda hari kiamat sudah hampir. Sebab Allah mengatakan, Faiza jadul akhirah. Jina bikum lafifa. Dan bila sampai janji kami yang terakhir, kamu akan masuk ke bumi tersebut beramai-ramai. Dan dia berlaku pada tahun 1916. Pada tahun 1948, Palestin sudah menjadi Israel. Janji Allah tetap benar. Barangkali di situlah Bani Israel akan berkubur. Dan Syarawi mengatakan barangkali di situlah kubur terakhir Bani Israel. Dan sekarang mereka sedang berkumpul di Israel. Dan apabila mereka berkumpul di bumi tersebut, Allah sebut Al-Ard ditafsirkan oleh para tafsir sebagai Baitul Maqdis, Yerusalem, Al-Ilya. Maka tandanya hari kiamat sudah hampir. Para jemaah sekalian, ada dua malapetaka. Dua malapetaka ini, yang satu ingin mencuri bumi, ingin membentuk negara Israel Raya. Yang satu lagi ingin curi minyak. Dua-dua perangkap ini berpakat. Perampat, yang satu untuk luaskan jajahan, yang satu untuk dapat kekayaan. Dia telah menceroboh seluruh dunia. Selepas Perang Dunia yang kedua, mereka telah menceroboh dunia. Dan mereka menjadikan seluruh Eropah sebagai koli mereka. Namanya ialah NATO. NATO, iaitu Tentera Atlantik Utara. Itu ialah koli mereka. Tengok gambar ini. Semuanya mendukung Yahudi dan Amerika ialah Yahudi di belakangnya. Sebab Yahudi lah yang mencipta negara Amerika. Kemerdekaan Amerika pada tahun 1770-an ialah dengan uang keluarga persatuan Yahudi dunia. Dan mereka dapat membeli senjata menggunakan wang Yahudi, dan perjanjian ialah apabila kemenangan Amerika terhadap British ketika itu, maka Amerika di bawah pentadbiran Zionis. Dan sampai hari inilah Amerika ditadbirkan oleh Zionis. Itu sebab wang kertas mereka US dollar ada gambar Dajjal, mata sebiji. Ada
piramid mata sebiji, maksudnya Amerika dijajah oleh Zionis sampai hari ini. Oleh sebab itu, Eropah dan rakyat Amerika ialah kuli kepada mereka. Dan mereka tidak kisah siapa. Dalam konteks ini, rakyat Amerika menderita. Uang cukai, uang kekayaan Amerika diserahkan pada Israel. Israel gunakan wang ini untuk membunuh Islam. Dibantu oleh Arab. Arab Saudi memberikan kepada Amerika 1 triliun. Qatar memberi 1,2 triliun. Dan Dubai memberikan 1,4 triliun kepada Amerika. Amerika beri pada Israel untuk hancurkan umat Islam. Itu nilai Sunni. Nilai Sunni ialah memberi zakat. Kita tanya kepada negara Arab, kenapa beri banyak kepada Amerika? Dia kata, bagi zakat. Zakat, tuan-tuan. Kita tanya asnah yang mana? Dia kata, al-mu'allati quluhum. Orang yang dijina hati mereka. Yang kita faham mu'allaf. Tetapi dipaham oleh negara Arab sebagai orang jahat. Yang kita beri wang ke dia supaya dia tak bagi jahat pada kita. Mereka tafsir baru. Dan itu sebab mereka berikan 3 triliun kepada Amerika. Sebab untuk menjaga kejahatan Amerika dan Israel daripada mengancam negara Islam. Dan sekarang negara Islam diancam oleh mereka dengan wang yang diberikan oleh negara Arab. Tuan-tuan, para jemaah sekalian. Ketika negara Sunni, ahli sunnah jemaah, melihat Masjid Aqsa kita diruntuh. Melihat rakyat Gaza dibunuh. Yang bangkit untuk pertahankan mereka ialah Iran. Yang Syiah. Syiah yang kita benci bangkit pertahankan Masjid Aqsa. Sebab Masjid Aqsa adalah masjid mereka juga. Dan mereka juga ahli kiblat. Walaupun mereka dalam pahaman mereka. Dan mereka lah yang pertahankan Palestin. Yang pertahankan Lebanon. Yang pertahankan Yaman. Sedangkan negara Arab, Sunni, semuanya ingin musnahkan ketiga-tiga negara ini. Dan Israel, Amerika menganggap Gaza ialah penjenayah, pengganas. Dan diikuti oleh negara Arab, saudara yang sama Sunni dengan mereka, mereka istilahkan sebagai pengganas. Inilah nasib umat Islam, tuan-tuan. Sedangkan Allah suruh kita bersatu, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, jangan kamu bercerai-berai, tetapi kita memilih jalan perceraian. Kita milih jalan berpisah. Dan kita yang ramai tetapi tidak kekuatan. Adik-adik tahu, umat Islam paling ramai di atas muka bumi. Jumlah kita sekarang sudah mencapai 2,3 bilion. Penduduk yang paling ramai di atas bumi adalah Islam. Diikuti oleh Kristian, 2,2 bilion orang Kristian. Umat Islam 2,3 bilion. Tetapi umat Islam yang ramai ini tak ada kekuatan. Bila saudara mereka dizalimi oleh Israel, umat Islam di Gaza tidak ada makanan, tidak ada obat, tidak ada pakaian, dan dihalau daripada bumi mereka sendiri. Dan mereka kelaparan. Tak ada siapa yang menolong kecuali NGO. Dan negara Islam yang berjiran hanya melihat. Maksud saya kerajaan. Walaupun rakyat mereka banyak menolong, tetapi saya masukkan kerajaan. Kerajaan Jordan hanya melihat dari jauh. Kerajaan UAE, Bahrain, Kuwait, Saudi, Turki hanya melihat. Walaupun NGO mereka membantu Gaza, benar. Tetapi maksud saya kerajaan dengan rakyat tidak sama. Rakyat lain, kerajaan lain yang banyak membantu Gaza ialah rakyat, bukan kerajaan. Kena beza tak antara keduanya. Dan yang bangkit membantu Gaza, Lebanon dan Palestin ialah kerajaan Iran, kerajaan Syiah. Itu bezanya antara kerajaan Syiah dengan kerajaan Sunni dalam konteks membantu Gaza. Dan dia bersumpah. Jurucakap Iran bersumpah, bila Iran menang kali ini, Palestin dibebaskan. Israel akan berakhir. Masjid Aqsa akan dibebaskan. Dan kita boleh pergi ke Masjid Aqsa, tuan-tuan. Sekarang, kita kena minta izin dengan Israel untuk masuk melawat Masjid Aqsa kita. Kalau mereka bagi, kita boleh masuk. Oleh sebab itu, pemuda tak boleh masuk di Masjid Aqsa.
Dia boleh masuk orang Malaysia. Orang Malaysia dia lalukan masuk. Sebab untuk masuk, kena cop satu kad. Maksudnya yang cop ialah Israel. Dengan kata lain, kita akui mereka Tuhan punya Masjid Al-Aqsa. Itu sebab orang Malaysia, dia alu-alukan masuk ke Masjid Al-Aqsa. Orang Palestin tak boleh. Jadi kita kena faham dari segi ini. Saya berkali-kali ingin melawat Masjid Al-Aqsa. Tetapi bila falsafah ini, saya terhindar daripada melawat Masjid Al-Aqsa. Sebab bila kita melawat Masjid Al-Aqsa, seolah-olah kita akui mereka Tuhan punya. Secara simbolik. Sebab kad yang dibenarkan melalui travel ini dikeluarkan oleh mereka. Rajuan Spain, kenapakah Amerika benar-benar ingin menghancurkan Iran? Dari segi Israel, mereka ingin mengambil tanah Iran. Dari segi Amerika, mereka ingin kuasai minyak yang berada dalam perut Iran. Oleh sebab itu, kedua-duanya mempunyai matlamat yang sama. Mereka berpakat, perompak dengan penyambung berpakat untuk menghancurkan dan ingin menguasai apa yang mereka hajati, iaitu bumi dan minyak. Oleh sebab itu, Amerika telah begitu miskin, ekonomi mereka jatuh, rakyat mereka merana, bahkan tentera mereka tidak dapat gaji. Veteran mereka telah dibayar gaji lagi. Sebab Amerika sudah tidak ada wang. Oleh sebab itu, mereka terpaksa menyerang negara kaya untuk mengambil minyak. Dan mereka baru saja merampas minyak daripada Venezuela. Dan itu sebab mereka sekarang tujukan negara yang banyak minyak. Kita hati-hati negara timur juga dalam fokus mereka. Khususnya di Pakistan, di Afghanistan, di Filipina, dan juga di Asia Tenggara lain. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Zahra al-fasad bima kasabat aydin nas radhiqhum babal ladzi amalu amrum yarji'un. Surah Ar-Rum. Jelas kemusnahan di lautan daratan dengan sebab tangan manusia. Sebab yang dilakukan oleh tangan manusia supaya dikemalkan sebahagian daripada akibat perbuatan tangan manusia, mudah-mudahan mereka kembali. Yang kita melakukan kemusnahan di lautan daratan benar. Tengok rekod Amerika. Tengok rekod Iran. Yang mana zalim, yang mana yang kena zalim. Mereka menceroboh berapa puluh buah negara. Sejak mereka mempunyai bangsa bersatu. Bangsa satu ditubuhkan di New York oleh mereka untuk tujuan mereka, bukan untuk dunia. Dengan apanya bangsa satu, mereka menggunakan bangsa satu untuk menyerang negara yang mereka ingin serang. Tengok senarai. Yang sebelah negara kita, mereka menyerang Vietnam pada tahun 1960-an. Dan mereka menyerang Vietnam tanpa ada sebab. Dan mereka gunakan bangsa satu. Mereka menyerang Iraq menggunakan bangsa satu. Dan mereka menyerang Iran juga menggunakan bangsa satu. Rupa-rupanya bangsa satu digunakan untuk menghancurkan negara yang menjadi musuh pada mereka. Dan sekiranya bangsa satu menyokong mereka, mereka gunakan piagam ataupun charter yang dikeluarkan oleh bangsa satu, tetapi sekiranya tidak menyokong mereka hanya untuk negara Islam, mereka tak pernah kisah dengan charter ataupun undang-undang antarabangsa. Iran tidak rekod menceroboh negara lain. Dua negara jelas, yang satu zalim, yang satu lagi al-mazlum. Yang zalim dan dizalimi. Sekiranya rakyat Malaysia, kebanyakan rakyat Malaysia menyokong mereka, mereka menjadi zalim. Ingat, Allah akan tanya, ini bukan persoalan Syiah, ini persoalan zalim dan bukan zalim. Al-zalim wal-mazlum. Dan cuba lihat sejarah Amerika. Mereka telah bom Hiroshima Nagasaki seperti sebut tadi. Mereka menghancurkan Vietnam dan mereka masuk Vietnam, mereka kalah di Vietnam. Vietnam tak ada senjata, tuan-tuan. Yang mereka ada buluh dan mereka gali terowong yang sampai pergi ke sushi di Vietnam. Saksikan bagaimanakah Vietnam bertahan dengan terowong dan Amerika kalah. Amerika kalah di seluruh dunia. Di Afghanistan, dia ceroboh, dia kalah. Dia masuk Libya, dia bunuh pemimpin Libya. Dia pergi Syria, dia hancurkan Syria. Kemudian dia membunuh 10 juta umat Islam.
Dan tuan-tuan masih menyokong mereka. Jangan condong kepada yang zalim, pasti kamu akan disambar ke neraka. Ingat itu. Jangan main-main, tuan-tuan. Pengalaman saya pergi ke masjid di Surau. Lepas makan, mereka mengatakan mereka, walaupun mereka tak sebut, menunjukkan mereka bersama mereka. Saya percaya separuh daripada surau ini pun sama. Ingat, jangan condong kepada yang zalim. Akibat di akhirat nanti. Cuba tengok 4 presiden Amerika ini. Dalam masa 25 tahun mereka kuasa, mereka telah hancurkan 10 negara Islam. Iraq, Afghanistan, Syria, Libya, Yaman, Somalia, Pakistan, Sudan, Bosnia, Kosovo. Mereka hancurkan dan membunuh 11 juta umat Islam yang tak sokong itu, membunuh Islam. Minggu lepas saya pergi satu masjid. Terdengar muslimat sedang berusrah. Apa saya dengar? Di antara presiden Amerika yang saya sokong ialah Obama. Yang paling baik. Tengok rekod Obama. Obama yang dikatakan sebagai paling baik, dalam tahun 2016 saja, dia telah bom sebanyak 26,000 bom ke atas negara Islam. Yang paling baik, 26,000 bom ke atas Islam. Yang tak baik, tak tahu lah. Yang paling baik, yang diisytiharkan oleh muslimat, yang saya dengar. Saya jauh tak segereja, sebab dia sebelah dengan tempat saya kiamah. Dia kata yang paling baik ialah Obama. Tuan-tuan dah, siapa saja yang jadi presiden Amerika, dia tidak bercakap atas terrorist capacity. Dia bercakap di atas capacity Zionis. Dalam konteks ini kita lihat, kita pundur ke belakang. Mereka jatuhkan Syria, mereka jatuhkan Mesir, mereka jatuhkan Tunisia, mereka jatuhkan setiap Libya. Dan kenapakah mereka jatuhkan Syria, jatuhkan Libya? Sebab Libya memberikan rumah percuma kepada rakyat mereka. Setiap rakyat Libya mesti dapat rumah. Pelajaran percuma, untuk kahwin diberikan perbelanjaan oleh kerajaan. Dan pemimpin mereka, Gaddafi, mengatakan selagi rakyat Libya tidak ada rumah setiap keluarga, saya tak akan tinggal dalam rumah. Saya akan tinggal dalam khemah. Dia tinggal sampai dia mati. Pelajaran percuma, tidak ada yuran. Tidak ada yuran pengajian. Di universiti, di college tidak ada. Percuma. Dan dia telah mengadakan kemajuan yang besar kepada Libya. Dengan mengadakan saliran sungai, tali air, dan menyebabkan Libya mewah dengan tanaman. Menyebabkan mereka tidak import lagi Amerika. Amerika segera mengatakan bahawa ini diktator. Ini rejim dan tuan-tuan percaya Indonesia. Dan Indonesia dikatakan dibunuh oleh rakyat yang sendiri. Itu berita yang keluar dalam TV kita. Ya, sebenarnya Amerika hantar NATO untuk hancurkan Libya. NATO ejen Amerika. Dan jangan cenderung kepada dia zalim. Nescaya kamu akan disambar api neraka. Dalam konteks ini, dia jatuhkan Presiden Morsi. Siapanya tu? Orang yang sama. Kenapa mereka jatuhkan Morsi? Sebab sebelum Morsi dikatakan apabila Presiden Muhammad Morsi masuk menjadi Presiden, menang di atas pilihan raya demokrasi. Dia nak solat, dia tanya mana kiblat. Tanya pegawai dia. Tak ada seorang pun pejabat Presiden yang tahu dia mana kiblat. Bayangkan, itu dah pemimpin yang berpegang kepada Islam. Dan dia dipitnah. Dia dipitnah oleh Amerika untuk menggantikan dengan wakil Amerika Israel di Mesir, menjatuhkan Morsi. Morsi dikatakan membunuh raja sendiri dengan penuh tipu hela. Akhirnya Morsi yang menang dengan demokrasi ditangkap, dipenjara, dibunuh. Ambil intibat, tuan-tuan. Siapa yang berpegang pada Islam sebenarnya? Berpegang pada kitab Allah, kepada Rasulullah, petunjuk Rasulullah. Dia tidak akan berkuasa lama. Dia akan dijatuhkan.
Sekiranya ada pemimpin Islam yang kononnya berjuang Islam, tetapi sudah 15 tahun mereka bohong. Tak mungkin. Sebab hanya 2 tahun mereka menjalankan Islam sebenarnya, dia akan jatuh. Digantikan dengan wakil mereka, Asisi, yang minta bantuan masuk ke Gaza. Ini orangnya. Presiden sekarang. Dan kenapakah Mesir ingin hancurkan Gaza? Sebab janji yang sangat manis. Laut Gaza akan menjadi laut Israel. Sekiranya Gaza ditukar menjadi wilayah Israel, maka laut Gaza yang sekarang akan dinamakan laut Israel. Dan minyak di laut Israel akan diserah pada Mesir. Harga kontraknya ialah 30 bilion. Terlalu sukar untuk dilepas oleh Mesir. Dan ini sebabnya pintu Rafah ditutup rapat. Sebab Mesir sangat suka sekiranya Gaza hancur segera. Dan dia mendapat sumbangannya besar dengan mendapat minyak 35 bilion. Saya kata 35 bilion dolar. Itu sebab Rafah ditutup. Yang pergi bawa bantuan orang Malaysia, orang Indonesia, orang Brunei dan jiwa-jiwa lain, termasuk Eropah. Mesir kerajaan tidak menyokong. Tetapi rakyat ni banyak menyokong. Sekali lagi, rakyat dan kerajaan berbeza sama sekali. Saya sebut ialah kerajaan. Dalam konteks ini sekali lagi mereka nak jatuhkan satu persatu. Yang saya sebutkan gambar tadi. Dan cuba tengok dalam konteks Iran. Mereka ingin jatuh ke Iran. Iran penghalang kepada pergerakan mereka. Dengan ada Iran lah menyebabkan negara sebelah timur masih bertahan. Dan Iran harus dijatuh dengan apa sahaja sekalipun. Perancangan untuk jatuhkan Iran berlaku sejak tahun 1999. Tetapi tak ada seorang pun yang berani. Tak ada satu pun presiden mereka yang sanggup untuk berperang dengan Iran. Sebab mereka tahu kekuatan Iran. Dari segi sejarah, Iran punya sejarah 3,000 tahun. Di situlah tanah duduk Islam bertapak. Di situlah sejarah ulama besar-besar Islam dilahirkan. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, semuanya dalam wilayah Parsi. Imam Ghazali, Hasan al-Qandi, Imam hadis yang lain, semua di situ. Apabila saintis Muslim bertapak, kita sebut saja siapa nama Al-Khazmi daripada Parsi, Ar-Razi Parsi, Ibn Sina Parsi, bahkan Ulubi, tokoh falak yang agung Islam daripada Parsi. Parsi ialah tempat ilmu dan ulama-ulama yang besar dari Parsi, bukan daripada Arab. Dan kita lihat Islam membangun di situ dengan begitu cepat. Dan Syiah hanyalah wujud ketika zaman Safawi. Baru saja. Sebelum itu Ahli Sunnah berada di Iraq. Baru namanya Parsi. Di situlah para imam kita bertapak. Dan sejarah Iraq 300,000 tahun. Sedangkan sejarah Amerika barulah 250 tahun. Macam mana 250 tahun untuk lawan 30 tahun? Semua presiden Amerika tak berani lawan. Kecuali yang paling bodoh. Yang sekarang. Oleh sebab itu, untuk menghancurkan Iran, mereka mengadakan pakatan dengan negara Arab Sunni. Dalam konteks ini, negara Sunni telah diberikan sokongan keselamatan. Sekiranya kamu menyokong kami dan Israel, kami akan menyokong kamu dengan military base kami. Dan di setiap negara Sunni akan diletakkan pengkalan tentera Amerika, tujuan kononnya untuk menjaga negara serantau. Sebenarnya lah untuk menjaga Israel dan untuk bersedia untuk menghancurkan Iran. Oleh sebab itu, negara Sunni kebanyakannya bersama dengan Amerika dan Israel. Yang menentang Amerika dan Israel hanya Iran, negara Syiah. Kita tidak sebut tentang Syiah, kita sebut tentang geopolitik malam ini. Dalam konteks ini kita lihat, dalam peperangan kita undur ke belakang. Tadi kita dengar apa yang berlaku sekarang, tapi kita undur dalam 3 bulan lepas atau 4 bulan lepas. Amerika, Israel menyerang Iran
dan membunuh 165 ataupun 168 pelajar tahfiz perempuan. Pelajar-pelajar tahfiz perempuan yang usia 12 tahun ke bawah dibunuh oleh Amerika. Sebab Amerika bukan bangsa Israel. Bukan bangsa Israel, tetapi mereka menyembah berhala Ba'alun. Dalam surah Al-Qasas ada perkataan Ba'alun. Nabi mana yang berkaitan dengan Ba'alun? Cuba cek balik Al-Quran. Dan mereka masih sembah berhala Ba'alun sampai sekarang. Ba'alun mengatakan, kalau kamu ingin menang dengan Iran, bunuh anak-anak perempuan sebab kami makan darah, kata berhala. Dan mereka membunuh 168 kanak-kanak tahfiz perempuan di sekolah di Iran. Dan inilah permulaan peperangan. Sebagai balasan, Iran telah menyerang balas. Iran menyerang balas tentera Amerika yang berada di negara Arab. Seluruh dunia kecoh, Iran jahat, menyerang jirannya. Saudi mengatakan, kalau nak Iran baik, tak mungkin dia serang jiran. Tetapi dia tak sebut yang sebelum itu Amerika Israel menyerang Iran. Dia tak sebut. Dia hanya sebut apabila dibalas balik. Ini sifat negara Arab. Dan apa yang berlaku ialah hancur. Kem Amerika di negara Arab, di Saudi, di Riyadh, di Taif, di Jordan, di UAE, di Bahrain, di Kuwait, semua hancur. 20 kem tentera Amerika hancur sebab mereka pandang ringan kepada Iran, dan Iran ada senjata yang sangat canggih yang dunia tak tahu. Ini dia. Senjata drone yang berpadu seperti obo-obo di laut. Ini bukan obo-obo, tuan-tuan. Ini senjata yang tak pernah dilihat oleh dunia. Bagaimanakah Iran yang di backup puluhan tahun mencipta senjata seperti ini dan diletakkan di langit, dan setiap jet berjuang akan ditangkap oleh obo-obo ini. Dan Amerika kalah dengan cepat. Jet berjuang F-15 yang dikatakan tidak boleh ditembak oleh siapa, ditangkap oleh obo-obo ini. Senjata apakah yang dilakukan Iran tak dapat dikaji oleh siapa sekarang. Sehingga mereka katakan ini senjata bukan daripada Iran, tapi daripada angkasa lepas. Bukan angkasa lepas, senjata Iran. Dalam konteks ini, dalam hari pertama, dalam masa 3 hari peperangan bermula, 700 tentera Israel Amerika mati bergelimpangan. Dan CNN, lidah Israel, Yahudi, Zionis, mengatakan dia mati hanya 3 tentera Amerika. Itu bukan tentera, itu servicemen. Dan dilaporkan oleh TV Malaysia. TV Malaysia mengatakan dalam peperangan 3 hari, yang mati tentera Amerika 3 orang, yang sebenarnya 700. Yang cedera ialah 6,000. 16,000 yang tentera. 6,000 tentera Israel yang mati. 700 tentera Amerika yang mati. Dan 6,000 tentera Amerika yang mati. Dan 15,000 yang cedera parah di Gaza. Dan dari sebab itu kita lihat Israel telah menjadi Gaza. Tengok. Tel Aviv, Haifa, Beersheba, Ashkelon. Ada yang tahu Ashkelon? Ibn Hajar Al-Asqalani itu daripada Ashkelon. Ibn Hajar Al-Asqalani. Ashkelon telah hancur. Ashkelon ialah bumi Israel yang dihancurkan oleh Iran. Berita tak keluar. Jangan harap untuk tengok berita ini di Indonesia. Ditutup. Siapa yang keluar berita ini akan ditangkap. Yang keluar ini milik Iran. Yang seperti ini ialah daripada berita Iran. Iran mengatakan Israel telah hancur. Apa yang berlaku? Israel minta Amerika berhenti segera perperangan. Berdamai. Gencatan senjata. Dia telefon kepada presiden ataupun presiden Iran mengatakan mari kita berdamai.
kami baik. Dan apabila orang ajak berdamai, kita mesti berdamai. Sekiranya mereka ingin berdamai, bacanah lahar. Surah apa? Wa tawakkal Allah. Dan kita mesti cenderung untuk berdamai. Ya, selebihnya kita serah pada Allah. Kita tahu mereka ketipu. Mereka ingin berdamai, mereka ingin kita sejahtera sebab mereka kalah. Kalau mereka menang, tak mungkin mereka akan berdamai. Tujuan mereka untuk jajah dunia. Tak mungkin mereka berdamai. Dan Iran mengatakan, berpegang pada ayat tadi, sekiranya mereka cenderung lisalmi rajanah laha. Sekiranya mereka ingin berdamai, maka kamu harus berdamai. Selebihnya wa tawakkal Allah. Yang selebihnya tawakal Allah. Atas dasar itulah dia berdamai. Tetapi berdamai ialah syarat mintanya supaya apabila dilakukan di Switzerland, maka istiharkan Amerika kalah, itu syaratnya. Dan Amerika harus membayar ganti rugi peperangan sebagaimana Jepun membayar ganti rugi kepada mereka. Dan apakah Amerika sanggup membayar? Dan dia mengatakan, ya, kami sanggup untuk membayarnya. Satu lagi syarat, seluruh tentera Amerika Israel harus keluar daripada bumi Islam. Termasuk Gaza, termasuk Lebanon. Dan itu syarat perjanjian. Sekiranya Amerika sanggup, maka kita berdamai. Amerika yang sudah kalah mengatakan, ya, bagilah apa syarat kau kami terima. Ini syaratnya, kata Iran. Semua harta Iran yang dibeku akan dipulangkan balik. Sekatan ekonomi, kata Iran, ditarik balik. Semua tentera Israel mesti wasun ke Lebanon. Amerika kena bayar uang pendahuluan 12 bilion sekarang. Sebelum bersidang mesti bayar 12 bilion. Kemudian bayar 30 bilion sebagai ganti rugi. Kalau itu Amerika sanggup, kita boleh berdamai. Kita boleh mesyuarat. Ya, kata mereka, kan sanggup. Siapa menang? Yang bersyarat ke yang bersyarat yang menang. Tetapi di Malaysia tak ada berita ini sama sekali. Yang Malaysia, Iran, Amerika mengatakan, kami sudah menang, Iran sudah kalah. Yang berlaku sebaliknya. Tuan-tuan, semua kena tipu soal ini. Sebab hanya baca dalam bahasa Inggeris. Bahasa Iran tak kenal. Bahasa Arab pun tak tahu. Apatah lagi bahasa Rusia, Perancis yang kadang-kadang lebih tepat daripada bahasa Inggeris. Dan mereka berdamai. Caranya bayar kami 25 bilion dulu. Amerika kata kami bayar. Tapi Amerika suruh kota yang bayar pula. Kamu bayar kepada Iran. Sepatutnya Amerika bayar. Tapi Amerika kata negara Arab bayar. Sebab kamu lah kodi kami. Kamu bayar kepada Iran. Dan Amerika kata, uang itu tak perlu bagi. Beli gandum kami hantar ke Iran. Nak tipu lagi. Amerika menipu setiap segi, tuan-tuan. Dan Trump berjanji untuk beli 300 bilion. Sebagai ganti rugi peperangan. Maksudnya mereka mengaku kalah dalam telefon. Cuba kita tengok. Untuk berperang dengan Iran, Amerika membelanjakan 75 bilion. Kemudian bayar 300 bilion lain. Supaya Selat Hormuz dibuka. Apa yang mereka capai? Sedangkan sebelum peperangan, Selat Hormuz telah dibuka. Sekarang ditutup disebabkan angkara Amerika. Dan untuk buka kembali terpaksa daya berjuta, beratus bilion. Mereka tak ada dapat satu pun pencapaian dalam peperangan ini. Tetapi kekalahan demi kekalahan. Tetapi mereka belut. Iran mengatakan sekiranya kamu sanggup bayar sebagaimana yang kami tetapkan, kami buka balik 60 hari. Kami buka 60 hari, kalau kamu belut, kami akan tutup balik. Dan mereka bersedia pergi ke Switzerland. Maka semua pergi ke Switzerland. Wakil Iran pergi, wakil Israel pergi, wakil Amerika pergi. Sebenarnya pergi untuk trap, untuk khianati. Dan mereka rancang untuk membunuh wakil Iran. Itu sebab mereka pergi. Mereka jangkakan presiden mereka
yang Khamenei Mushtaba. Khamenei akan datang. Ia datang bukan pemimpin tertinggi. Ia datang ialah menteri luar dan jururnya mereka. Dan apabila mereka sampai di sana, komen daripada Belarus, kenapakah Amerika sanggup menerima syarat? Jawapannya ialah Iran tak mungkin dikalahkan dengan tentera. Oleh sebab itu, inilah tipe helah mereka untuk membeli masa. Bila ada mesyuarat perjanjian, masa itulah mereka boleh membawa bekal senjata kembali. Masa itulah mereka benarkan jemaah haji kita balik ke Malaysia. Ketika mereka berunding, mereka kata selamat, lagi tidak akan ada peperangan dan kita balik dengan selamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semua jemaah haji kita selamat balik. Semasa mereka mengatakan kita ada perdamaian. Apa yang berlaku ialah perangkat sama. Tujuannya untuk membunuh pemimpin Iran yang datang mesyuarat. Tujuannya untuk membunuh Presiden Iran yang datang mesyuarat di Switzerland. Presiden tak datang. Ia datang ialah menteri luar dan jurubicara. Dan kata Said, bunuh yang ni pula. Walaupun Presiden datang, kita bunuh yang ni. Dan disedari sebelum mesyuarat lagi. Perancangan untuk membunuh disedari sebelum mesyuarat. Dan Iran segera boikot balik segera. Dan selamat. Rupa-rupanya mereka ingin bunuh ketika persidangan. Jangan percaya pada mereka. Jangan percaya pada saya. Kalaulah dengan Rasulullah. Bani konokok tuan tengok dalam tafsir. Adik-adik baca tafsir. Wakil daripada Bani konokok jumpa dengan Rasulullah. Kaum kami ingin meluk Islam ramai-ramai. Rasulullah datanglah kepada qaryah kami. Kami ingin belajar Islam. Kata pemimpin mereka. Rasulullah datang dengan sahabatnya berdua. Apabila santai di Bani Qunaqah, mereka cabar dengan batu di atas. Untuk membunuh Rasulullah. Cuba cek dalam tafsir. Bila Rasulullah sedang bercakap dengan pemimpin Bani Qunaqah, di atas sudah ada gerakan untuk jatuhkan batu ke atas Rasulullah. Rasulullah diberitahu oleh wahyu. Rasulullah terserangat. Dan mereka ada perjanjian Sahih Madinah. Dan Rasulullah istilah perang kepada Bani Qunaqah. Dan sejak itulah Bani Qunaqah dihalal dari Madinah. Siapakah Bani Qunaqah? Amerika sekarang itulah Bani Qunaqah. Yang menjajah mereka sekarang Bani Qunaqah. Tibalah presiden mereka di Bani Qunaqah. Henry Kissinger, bekas menteri luar Amerika, itu Bani Qunaqah. Yang menjadi Zionis ialah Bani Qunaqah, tuan-tuan. Yang menangi Rasulullah. Yang beluk pada Rasulullah. Kalau dengan Rasulullah, mereka beluk apatah lagi dengan orang Arab. Apatah lagi dengan Iran. Dan mereka laku sama seperti mereka rancang pada Rasulullah. Mereka rancang untuk membunuh Iran dan Iran sedar dan kembali semula ke Tehran. Perjanjian gagal. Israel yang sudah hampir kalah. Mengutuk Amerika, kenapa kamu damai? Sebenarnya, kami ada perancangan lain. Kita berdamai sementara supaya kita dapat dapat senjata. Dan negara Arab juga berduka cita sebab rupa-rupanya negara Arab bersama Israel. Bila Iran menang, mereka sangat berduka cita. Dan sebahagian orang Malaysia yang masjid saya pergi, surau saya pergi, mereka berduka cita Iran menang. Jangan-jangan ada dalam majlis kita juga. Dan inilah wanzubillah. Sebab mereka tidak tahu asal-usul peristiwa ini berlaku. Dalam konteks ini, Israel bom balik Lebanon. Syarat perdamaian ialah keluar tentera Israel daripada Lebanon. Tetapi mereka bom Lebanon supaya perjanjian gagal. Apa yang berlaku ialah Lebanon serang balik. Akibatnya, sekali lagi tentera Israel mati bergelimpangan. Israel kalah di Lebanon, tapi tak ada laporan di Malaysia. Hari pertama, sebanyak 49 tentera Israel mati. Ini ialah gambar tentera Israel mati yang ada ialah baju, topi je. Tenteranya masih di medan peperangan, tak boleh ambil lagi sebanyaknya. Sebab dikuasai Lebanon. Esoknya sebanyak 89 lagi. 89 lagi tentera Israel yang telah mati bergelimpangan.
Termasuk komander jeneral mereka mati. Ini jeneral Israel terbesar yang mati di Lebanon. Dan 3 hari mayatnya tak boleh ambil. Apa maksudnya? Maksudnya yang kuasai medan perang ialah Lebanon, bukan Israel. Israel kalah di Lebanon. Dan mereka adakan sabotaj supaya perjanjian gagal. Kemudian kata mereka, kita damai lagi. Mereka kita berdamai lagi. Berdamai ialah kerana Israel kalah. Kalau Israel benar di Lebanon, mereka tak berdamai. Iran kata kali ini kami tak percaya lagi. Tetapi kamu degil, kalau kami ingin berdamai, dunia pula serang Iran. Kamu tak nak berdamai. Sedangkan mereka ingin tunjuk perdamaian. Termasuklah negara-negara di Asia Tenggara mengatakan, kenapa Iran tak nak berdamai? Kalau Tuan juga sebut macam tu kan. Sebab kena pikir 2 kali dah. Jangan kita kena takut di lubang yang sama 2 kali. Apa yang berlaku? Minta tolong Qatar. Minta tolong Qatar, adakah perdamaian kembali? Tadi minta tolong Turki dan Qatar. Kali ini tadi minta tolong Pakistan dan Qatar. Sekarang minta tolong Turki pula. Dan ditutup balik Selat Hormuz sampai hari ini. Oleh sebab itu kami tak percaya lagi. Dan kita percaya harga minyak akan naik. Sebab selat ditutup kembali. Malaysia special. Kapal Malaysia boleh lalu sebab kami kenang bodi Malaysia. Ketika Iran di backward ekonomi 30 tahun lepas, Malaysia lah menolong kami. Terima kasih Malaysia. Malaysia boleh lalu kapal, Indonesia tak boleh. Indonesia tak boleh sebab Indonesia tidak bersama kami. Itu bukan saya kata, Iran kata. 30 tahun dulu pemimpin kamu Malaysia sangat baik dengan kami. Hasil kelapa sawit kamu diberi pada kami ketika kami miskin, kata Iran. Siapa dia pemimpin 30 tahun lepas? Tuan-tuan jari. Dan apabila Amerika adakan provokasi, kapal yang membawa mesej Amerika lalu, selat yang ditutup disebabkan belok Amerika, Iran tembak. Inilah yang peluang. Peluang ialah kapal Amerika ditembak, maka Amerika sudah bersedia untuk balas. Maka Amerika serang Iran betul-betul. Kerosakan cukup banyak. 10 markas militeri Iran telah musnah. Iran tak sangka. Sebab perjanjian perdamaian. Wang yang janji nak bayar tak kajar lari. Dan Iran ambil keputusan nekat. Seliang balas. Hancur Israel. Israel sudah hancur minggu lepas. Ini neraka yang telah terjadi di Israel. Dan inilah yang terakhir. Apa yang berlaku sekarang ialah pangkalan tentera Israel yang terbesar hancur. Dan Israel menyesal. Bukan menyesal, tetapi tidak menyangka mereka diserang berkali-kali. Dan pangkalan udara utama militer Ramat David, kalaulah kem tentera ini jatuh, maka habis kekuatan Israel. Dan inilah yang terakhir berlaku. Maka segera mereka panggil perdamaian. Perdamaian antara Lebanon dengan Israel. Ingat, yang melawan Israel ialah Hizbullah, bukan kerajaan Lebanon. Tetapi mereka mengambil keputusan untuk mesyuarat dengan kerajaan. Kerajaan ini tidak bersama dengan Iran, bersama dengan Amerika. Dan mereka ambil keputusan untuk Lebanon mengiktiraf Israel, Israel iktiraf Lebanon dengan tujuan untuk menentang Iran. Iran iktiraf Lebanon, Lebanon iktiraf Israel, tujuan untuk kesatuan Lebanon bersama dengan Israel lawan Iran. Apa yang berlaku? Kata Iran, lepas ini kami tak percaya lagi. Tak perlu lagi lah kami mesyuarat. Tak perlulah perdamaian. Kami tak percaya sama sekali. Sekarang bahasa satu masuk campur mengatakan Iran degil. Kenapa tak nak berdamai? Yang kena tipu 3 kali tak disebut. Beloknya 3 kali Israel, Amerika tak disebut. Yang disebut jahatnya orang yang dikenal zalim. Apa yang berlaku sekarang?
Iran mengatakan, lepas ini kami tak akan berdamai lagi. Kami tidak akan berdamai sehingga Israel hancur, sehingga Masjid Al-Aqsa dibebaskan. Dan Israel mendesak Amerika menyerang Iran segala-galanya. Maka cerita tadi 600,000 tentera Amerika dihantar ke Iran ialah disebabkan berdasarkan Israel. Israel kata, kalaulah Trump, presiden mereka, tidak menyerang, kami akan buka rahsia kejahatan Trump dalam file Epstein. Sebab hobi Trump ialah untuk merogohkan anak-anak perempuan bawah umur. Dan dosa ini, jenayah ini boleh menyebabkan kalaulah ada hukuman bunuh, Trump dihukum bunuh. Tetapi Amerika menghapuskan hukum bunuh, maka paling ringan ialah penjara seumur hidup. Sekiranya kamu tak serang Iran, kata Zionis, kami akan bawa kamu ke mahkamah dan kamu akan kena penjara. Dosa yang dilakukan oleh Trump sangat banyak. Dan antaranya adalah memperlecehkan anak-anak perempuan bawah umur. Itu sebab mereka serang anak-anak perempuan bawah umur disebabkan mereka penyembah berhala. Berhalalah mereka untuk melakukan demikian kepada anak-anak perempuan. Dan tuan-tuan semak apakah yang ada dalam kandungan Epstein. Dan dalam masa yang sama dibawa ke mahkamah. Trump dibawa ke mahkamah. Kerana Israel mengatakan yang pegang hakim semua di Amerika ialah Yahudi. Kami bawa kamu tahu, kamu akan kena disebab tuduhan sexual abuse case. Dan kami lepaskan kes kamu kalau kamu serang Iran. Terpaksalah si bodoh ini serang Iran. Dalam konteks ini mereka mengatakan Amerika memberi amaran pada Iran. Sekarang kami ada tentera 600,000. Kami akan serang dan Iran akan hancur dalam masa 15 minit. Dan kata Iran, kami 3,000 sejarah, 3,000 tahun sejarah. Kamu tahu kami perang dengan Alexander the Great. Kami perang dengan Rom. Kami perang dengan seluruh tenaga kuasa besar dunia. Kamu baru hidup 250 tahun. Kamu nak cabai Iran? Lebih baik kamu tutup mulut kamu, kata Iran. Oleh sebab itu, mereka telah didesak supaya menyerang Iran dengan apa cara sekalipun. Kalau tidak, kamu dibawa ke jail. Dan apa yang berlaku ialah kembali dengan 660. Satu berita 600,000, satu berita 60,000. Yang mana saya rasa 60,000. Maka Trump telah bersedia dengan 60,000 tentera untuk masuk ke Iran. Ialah untuk mengelak daripada dirinya masuk ke penjara. Dan inilah berita terakhir. Ingat sekali lagi, muka bumi Iran ialah gunung kanak. Tak boleh untuk masuk secara peperangan darat. Tidak ada tentera dunia yang sanggup masuk Iran sebab Iran penuh dengan gunung kanak. Cuba tengok yang brown itu ataupun yang gelap itu ialah gunung. Yang lain semuanya hijau itu masuknya tanah lapang. Dan Alexander the Great, pemimpin Rom yang terkenal satu masa dulu, dia boleh berperang tepat tanah lapang tetapi jangan tanah tinggi. Itu sebab dia tak boleh masuk India. India seselamat sebab India walaupun tanah lapang tetapi hutannya tebal. Orang Rom tidak boleh berperang dalam hutan. Dia boleh berperang dengan tempat tanah yang lapang dan mereka gunakan kekuatan bukan strategi. Apabila menggunakan strategi seperti Iran, mereka kalah. Barang siapa demikian. Tuan yang gunakan kekuatan lagi, siapa dia? England. Yang gunakan taktik, siapa dia? Brazil. Brazil selalu menang dengan kekuatan. Sebab mereka menggunakan tactical. Tactical selalu memang mengatasi yang menggunakan tenaga. Dalam peperangan demikian. Oleh sebab itu Iran tidak menggunakan tenaga. Dia menggunakan misal. Dan Amerika sekarang ingin menggunakan tenaga sama seperti Alexander the Great. Dia ingin serang Iran dari bahagian darat. Dan ini menyebabkan gunung ganang Iran akan menjadi kubur tentera Amerika dan Israel. Inilah yang disebutkan oleh Panglima Perang mereka. Kami tidak akan berdamai, tidak akan ada kaitan senjata dengan Iran sama sekali.
dan Israel ditempelak oleh kawan sendiri. Kamu nak lawan Iran. Dengan Gaza kamu menang ke tidak? Gaza. Yang kamu seluruh dunia bersatu tenaga untuk lawan Gaza. Sekarang Israel kuasai 60% bumi Gaza. Betul. Maksudnya Gaza masih kuasai 40% bumi mereka. Dalam masa 3 tahun, 1000 hari peperangan. Seluruh dunia bersatu. Negara Arab bersatu bersama Israel untuk serang Gaza. Gaza masih bertahan 40% bumi mereka. Maksudnya dengan Gaza kami boleh menang. Kami nak lawan Iran. Siapa dia kata? Gubernur Parlimen kata. Gubernur mereka sendiri, Menteri Besar. Menteri Besar dalam mereka mengatakan bahawa kamu nak lawan Iran, dengan Gaza pun kamu perlu menang. Dengan Vietnam pun kamu kalah. Dengan Somalia pun kamu kalah. Dengan Cuba pun kamu kalah. Nak lawan Iran. Bukan saya kata. Gubernur mereka kata. Macam Menteri Besar sebut pada menteri. Tentera kita kena tangkap. Kang bebas dulu tentera Amerika yang kena tangkap oleh Iran. Ini tentera kita. Tentera kita di pantai Iran masuk melalui Selat Hormuz pun tak boleh lepas lagi. Baru kita tahu. Tentera mereka ditangkap oleh Iran begitu ramai. Penakut. Kata Iran, Amerika hanya menang dalam Hollywood. Pondan. Tengok, janggut tak ada. Tentera Amerika tak ada janggut. Perempuan. Tentera jantan ada janggut. Maafkan saya. Bukan saya kata, Iran kata. Kalaulah tentera tak ada janggut ni perempuan. Pondan. Tentera Malaysia ada janggut tak ada? Saya tak tahu. Adik-adik, jangan bawa janggut. Macam tu. Tentera mereka pandang kata Iran. Semua tak ada janggut. Jangan-jangan kita juga dikatakan pandang, tuan. Sekarang, berita awal mengatakan hari ini. Hari kemudian pemakaman pemimpin tertinggi Iran yang telah dibunuh oleh mereka. Berita yang saya sebut tadi 20 juta. Tetapi berita yang lebih awal 50 juta. Saya tak percaya 50 juta. 50 juta tak muat di Tehran. Yang lebih nasabahlah 1 juta atau 2 juta. Tetapi nak gambarkan rakyat Iran akan keluar beramai-ramai. Amerika ambil peluang balas dendam dengan bom malam ini. Kita dengar berita pagi esok. Kalau benar mereka berani, mereka bom dan berakhirlah Israel. Sekiranya mereka bom malam ini, esok berakhir Israel. Ini sumpah Iran. Dan kubur ini sekiranya kamu sentuh, bukan Raja Iran saja, kamu sentuh pemimpin kami saja, kami akan musnahkan satu Israel. Ini sumpah kami. Dan tuan-tuan, a'udzu minasyaitonir rajim. Wa yasqulu bakal malaikatan ja'alu fi ardi khalifah. Ingat firasat malaikat. Ketika Allah ingin ciptakan khalifah, malaikat memberikan pandangan, firasatnya. Apakah kamu akan menjadikan khalifah itu yang menumpah darah? Atau hidup biha mayyusu biha, yang melakukan kemusnahan dan sama kami. Wa yusbiqud dima, yang melupakan darah. Wa nahnu sabihu bihamdik, yang kami bertasbih, memuji dikau ya Allah, wa naqaddus lak, dan mentasbihkan dikau. Qala inni a'lamu wa la ta'lamun. Allah mengatakan kami tahu, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Firasat malaikat tepat. Manusia khalifah atau kami menumpah darah yang kita saksikan tadi. Dan lebih menakutkan, negara yang mempunyai nuklear sangat banyak. Iran belum ada nuklear. Sekarang baru ada. Yang ada nuklear Amerika. Yang ada nuklear adalah Perancis, Israel, India, China, Rusia. Itu yang ada nuklear. Orang tanya Amerika, kenapa kamu nak serang Iran yang belum ada nuklear? Dia kata, Amerika jawab, sebab ada nuklear lah kami serang. Nampak? Sebab ada nuklear lah kami serang. Kalau nuklear kami tak berani. Nampak? Jawapan implicitly terkandung hakikat Iran tidak punya nuklear.
terang mengatakan sebab dia tak ada nuklear lah kami sanggup berani serang. Kalau ada nuklear kami tak sanggup, tak berani. Dan sekarang benar-benar Iran ada nuklear. Dan Iran sudah ada nuklear sekarang. Dalam masa beberapa minggu kematian ayahanda mereka, Khomeini, anaknya keluar fatwa, kita lakukan sekarang, dan sekarang Iran sudah ada nuklear. Sangat menakutkan. Ditolong oleh Amerika dan Rusia. Ditolong oleh Rusia. Rusia mengatakan pakarnya membina nuklear Iran. Kita tahu kalaulah digunakan, maka yang menang jadi Iran, yang kalah jadi apa? Dunia akan musnah. Dan oleh sebab itu, apa yang disebut ialah kami sudah ada bom atom. Kami boleh gunakan sekarang. Sekarang nuklear sudah siap. Kalau kami guna bom atom pun dunia akan hancur. Yang guna akan hancur, yang tak guna pun hancur. Sekarang kami akan gunakan nuklear. Dan titik krisis Timur Tengah, Iran acam guna nuklear. Dia sudah test. Apakah gempa bumi yang berlaku di seluruh dunia hari ini ada hubungan dengan test nuklear ini? Atau tidak? Wallahu a'lam. Dan Korea mengatakan kami bersedia. Kami bersedia untuk gunakan nuklear. Sekali dua dunia menggunakan nuklear, kami akan sambung. Hancurlah dunia. Dalam konteks ini, Perang Dunia Ketiga dijangkakan. Dan yang menang musnah, yang kalah hancur. Dan Rusia mengatakan kami sudah bersedia. Sebab kami jangka apabila Amerika kalah, dia akan guna nuklear. Sebagaimana Amerika kalah dalam Perang Dunia Kedua kepada Jepun, akhir sekali Amerika guna nuklear, guna bom atom. Sekarang Amerika perangai sama. Di belakangnya lah Zionis, penasihat yang sama. Dia akan guna nuklear. Dan kami sudah bersedia, kata Rusia. Kami sudah bersedia untuk menggunakan nuklear. Sekarang, dalam pusingan kedua, Iran muncul sebagai pemenang. Amerika di pihak yang kalah. Dan bila kita menang, ramah kawan. Jepun yang selama dengan Amerika, walaupun Jepun pernah dibom oleh Amerika, sekarang tukar kawan. Kami bersama Iran. Baru nampak siapa yang menang. Kalau kita kalah, tak ada siapa nak sama kawan kita. Sekarang Jepun mengatakan kami bersama Iran. Jelas yang menang adalah Iran. Yang kedua, Eropah yang bersama dengan Yahudi, bersama dengan Israel, yang bersama dengan Amerika semua ini, termasuklah Itali. Itali yang banyak menyokong Israel, sekarang menyatakan kami sudah bersama Iran. Semalam. Apa maksudnya? Amerika sudah tidak ada superpower lagi. Iran muncul sebagai superpower baru. Maka ramai kawan yang ingin berkawan dengan Iran. Dan sekarang Canada join tim Iran. Dan Mexico join tim Iran. Tuan tengok lagi pemimpin yang baru join semalam. Menunjukkan Amerika kesorangan. Negara Arab apa hal? Negara Arab pun tarik sokongan. Di luarnya tarik sokongan. Pakistan, Qatar, Saudi, Mesir, Turki tarik sokongan kepada Amerika. Kami bersama Iran. Ini jadwal. Di dalam hanya Allah tahu hati mereka. Apa maksudnya? Bila Iran menang, semua nak bergabung dengan Iran. Amerika sudah tak tertakuti lagi. Dengan Gaza pun tak boleh menang. Dengan Vietnam pun kalah. Dengan Somalia pun kalah. Wah, apa lagi kawan? Ia nak kawan dengan mereka, Malaysia. Maaf saya. Arab Saudi tarik diri ni pada mereka. Berita hari ini. Hari ini Saudi tarik diri daripada mereka. Benar atau tidak, kita tak tahu. Sebab lidah manusia boleh berubah. Hati dan lidah tak sentiasa sama. Arab Saudi mengatakan Iran, kami tidak benarkan Amerika gunakan perkara tentera kami lagi. Dan sekarang Saudi telah pecah kongsi dengan Amerika. Kononnya, hakikat hanya Allah tahu. Setakat semalam beritanya tension rise
in US-Saudi relation. Dan Iran sudah keluar sebagai pemenang. Pusingan pertama, kedua, Iran keluar sebagai pemenang. Malaysia belum. Malaysia kata Iran kalah. Tertinggal kita. Tertinggal 3 bulan. Dan ini Profesor Cina. Profesor Cina ini dia tidak bersama dengan Iran, tidak bersama dengan Amerika. Dia mengatakan bahawa kerajaan Amerika, petrodollar Amerika telah jatuh. Ini ialah analisis yang bebas. Dan saya serahkan kepada penjemaah untuk melihat sekiranya Iran menang, the world is ready to witness the fall of Israel. Israel akan jatuh. Kalau Israel jatuh, maksudnya dunia sudah hampir kiamat. Kita ingat satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. An Abi Hurairah Rasulullah SAW la takmu sah hatta yuqatul al-muslimun al-yahud, tidak berlaku kiamat sehinggalah orang Islam memerangi Yahudi. Faqatluhum al-muslimun hatta yahtabi al-yahud min wara al-hajar was-sajar, sehingga kalah Bani Israel Yahudi dan mereka berlindung di balik batu dan pokok. Dan batu atau pokok bercakap, ya Muslim, ya Abdullah, hadza Yahudi khalfi, di belakang saya ada Yahudi. Faqtulhu, datang bunuh dia. Dan faqtulhu illa al-warqat fanaw min sadl al-yahud, kecuali pokok warqat, dia menyembunyikan orang Yahudi, tidak bercakap demikian. Ini ialah detik-detik akhir. Dan apa yang menarik ialah Israel sedang menanam pokok warqat. Ini dia. Pokok warqat telah besar. Apakah Israel percaya pada hadis Rasulullah? Tak percaya. Kalau percaya dia Muslim lah. Ini mukjizat Rasulullah. Mereka tanam pokok warqat. Sekarang setiap rumah mesti tanam pokok warqat. Hadis Rasulullah mengatakan bahawa dalam peperangan terakhir mereka bersembunyi, Yahudi bersembunyi di balik pokok warqat. Sekarang pokok warqat telah penuh. Dan inilah di antara tanda-tanda saat yang hampir kepada hari kiamat. Cuma kita tunggu Imam Mahdi belum datang. Nabi Isa AS belum datang. Tetapi tanda-tanda tentang Israel banyak yang telah muncul. Bahkan Allah mengatakan, Iqradisah wa syaqar qamar, hari kiamat sudah dekat dan bulan terbelah. Bila bulan terbelah? Ketika bagi Rasulullah. Ketika itu Allah kata kiamat sudah hampir. Ini 1400 tahun lepas. Kalau 1400 tahun lepas itu hampir kiamat, sekarang apatah lagi? Ambil iktibar. Iqradisah wa syaqal qamar. Dalam konteks ini tuan-tuan, Mercury, Marikh, semalam 29 Jun 3 hari lepas, minggu lepas, matahari naik daripada barat. Matahari sudah naik daripada barat di planet Marikh. Coba tengok. Di planet Marikh, peristiwa retrograde. Retrograde, ahli falak tahulah. Peristiwa retrograde menyaksikan matahari naik daripada sebelah barat. Dan dia berlaku banyak kali di Marikh, tetapi bumi sekali saja. Bila berlaku hari matahari naik pada barat, maka hadis Rasulullah menyaksikan menetapkan oleh mengatakan la taqmusah. Tidak berlaku hari kiamat hatta tatlus syamsu min maghribiha. Tidak berlaku kiamat sehingga matahari naik pada barat. Wa iza talat faraha an-nas amanu ajma'un. Dan bila manusia tengok matahari naik pada barat, semua mereka beriman. Semua manusia beriman. Fazalika hin, pada masa itu, la yabunasal iman lam takun amanat min qabl au kasar fi iman khaira. Dan tidak ada manfaat untuk iman lagi sekiranya sebelum itu tidak beriman. Kebaikan yang dibuat sebelum itu, selepas itu tidak ada faedah lagi. Ayat ini surah apa, adik?
La tahu nafsan imanuha lam takul amanat min qabl au kasabat fi iman khaira. Surah apa? Tak ingat pula dah. Jadi apa yang berlaku sekarang ialah menyaksikan manusia di akhir zaman. Dan ada hadis yang mengatakan menjelang hari kiamat, khususnya bila Dajjal datang, kemarau akan berlaku sangat panjang. Dan bermulai minggu lepas, kemarau dijangka akan berlaku 2 tahun. Sekarang sudah berlaku kemarau panjang di Eropah, seluruh dunia. Kita juga panas malam tadi. Sangat panas. Bulan lepas, electricity kita paling banyak kita guna sebab aircon banyak sana. Sampai pagi tak off. Dan El Nino telah berlaku sejak daripada solar solstice atau summer solstice. Bila summer solstice berlaku? 1 Muharram lepas. 1 Muharram berlaku summer solstice, iaitu matahari paling dekat dengan bumi. Kepanasan yang tak tanggung. Lebih lagi di Amerika. Separuh Amerika terbakar. Cuba tengok tuan-tuan. Sebelah timur daripada tengah Amerika sampai ke timur, semua berapi. Berapi maksudnya panas melampaui sejarah Amerika itu sendiri. Dan terbakar. Sebab yang berlaku di Amerika tuan-tuan, 2 haba datang bersatu di Amerika. Ini ialah sunnatullah. Double heat dome yang disebut merging. Dua-dua panas ini bersatu di Amerika. Menyebabkan berlaku pada 4 Julai. Bila 4 Julai? Hari ini. Tadi berlaku ni tuan. Petang tadi beritanya. 2 suhu datang membakar Amerika. Dan mereka menzalimi orang lain. Allah lebih kuasa. Allah Maha Kuasa. Apa yang berlaku ialah gelombang besar yang tuan-tuan tengok gambar ini. Dikatakan fenomena kubah panas. Kubah panas bukan awan tuan-tuan. Kubah panas macam oven duduk atas langit Amerika. Kuasa Allah. Dan 250 juta manusia dalam bahaya menjelang 4 Julai. Bila 4 Julai? Hari ini. Ini yang berlaku di Amerika. Amerika terbakar, tuan-tuan. Ini dia terbakar di Colorado. Colorado terbakar, gambar ini tak pasti. Semalam ke 2 hari lepas tak pasti. Terbakar sebuah negara, sebuah negeri, wilayah. Kepanasan dia tak dapat ditanggung lagi. Sebanyak 12,000 ekar. Melarat dengan cepat. Dan air Amerika kering. Allah punya kuasa. Tahun 2023 lepas, tempat simpan air untuk orang Amerika ini tuan, ada 60% penuh. Hari ini tinggal 1%. Sikit lagi nak habis. Apa yang berlaku ialah mereka campak bola. Mereka campak bola dalam tasik ini. Dalam sungai. Sungai ini sudah jadi tasik. Tak mengalir lagi dah. Mereka campak bola banyak-banyak. Apa sebab bola ni, Pak? Bola hitam. Dia campak sebab apa? Sebab supaya air tidak meruak lagi. Supaya yang ada tu kekal di situ 1%. Sikit lagi dah ya. Mereka kehausan. Sebagaimana mereka menghauskan orang Gaza. Sebagaimana mereka perangi orang Gaza melalui tangan Israel. Mereka sekarang mengalami apa yang dialami oleh orang Gaza. Dan keadilan Allah kadang-kadang tak sampai akhirat. Di dunia sudah ditunjukkan. Apa yang berlaku ialah negara NATO yang menyokong Amerika untuk hancurkan Gaza. Mereka kepanasan hari ini. Dan sudah mati 1,300 orang kerana panas. Malaysia tidak dengar lagi orang mati kerana panas. Mati kerana kecil manis ramai. Tapi kerana panas saya tak dengar lagi. Di Eropah hari ini, berita ini saya ambil 2-3 hari lepas. Hari ini termasuk 2-3 hari lepas. Dilaporkan oleh WHO. 1,300 orang mati kerana kepanasan. Tak perlu 2 darjah Celsius. Orang Eropah tak pernah rasa ini. 42 darjah Celsius sama dengan Madinah, tuan-tuan. Orang Arab boleh tahan. Orang Melayu tak boleh tahan. Tapi orang Eropah yang tak pernah kena panas. Kena panas 42 darjah. Mati. Yang mati umur 65 tahun ke atas. Yang mati semua 65 tahun ke atas. Sebelum ini mereka
menempelak hati Rasulullah. Sebab Rasulullah mengatakan, ono ummati, amar ummati baina sittin wa khamsin. Usia umatku antara 60 hingga 70 tahun. Kami 80 tahun. Kami 90 tahun. Allah nantikan dia 65 tahun. Allah nantikan yang cakap besar di Eropah. Yang 60 tahun nanti kerana panas. Tahun 2020 lepas dia nanti kerana COVID. Dia sudah kata sekali lagi, kami umur 80 tahun, tak mati-mati. Rasul kami kata mati 70 tahun, kami 60 tahun, 40 tahun. Allah mati dengan COVID. Habis 60 tahun ke atas mati. Hampir. Sekarang mereka mengatakan kepada yang sama. Allah hantar panas mereka mati. Yang mereka sebut 65 tahun ke atas mati. Yang 40 tak mati. Jerman tar jalan dia telah cair. Cuba tengok. Tar yang kita jalan tu mati. Yang highway plus, macam plus kita tu cair. Cair. Suhunya 107 Fahrenheit. 107 Fahrenheit. Orang Jerman tak pernah rasa. Hadis mengatakan menjelang hari kiamat, kemarau panjang. Dan apa yang berlaku ialah jalan kereta api keluar daripada ini. Jalan kereta api Bangkok, jalan tram. Kereta api dalam bandar. Ini tram telah jalan dia telah Bangkok, terlalu panas. Ini berlaku di Eropah, tuan-tuan. Apabila mereka angkuh dengan Allah SWT. Mereka angkuh dengan Islam, dengan bom Islam. Dan mereka persembahkan. Dan gempa bumi. Gempa bumi dalam satu hari. Dalam masa 24 jam. 6 gempa bumi berlaku pada 4-5 hari lepas. Ingat hadis Rasulullah. La taqum asrah. La taqum asrah. Hatta taksur al-zalzil. Tidak berlaku kiamat kecuali banyak gempa bumi berlaku. Dan yang paling dahsyat berlaku di Venezuela. 7.5 skala Richter. Berlaku 2 kali berturut-turut. Yang pertama 7.2, yang keduanya 7.5 skala Richter. Menghancurkan bangunan. Sebanyak 60,000 bangunan hancur lebur di Venezuela. Yang mati entah berapa ribu. Dan yang cedera tak tahu berapa ribu. Yang masih terperangkap bangunan tak tahu. Dan sekarang dunia menghalangkan pandangan pada Venezuela. Ada tak kita sedar di sini? Venezuela mengalami kemalangannya sangat-sangat berat. Jepun pula dia terhesuk ke tengah laut. Ditalak daripada bumi atas. Daripada bawah bumi. Talak Jepun ke laut. Kalau talak Singapura jauh sikit dengan Malaysia. Dia talak Jepun. Daripada bawah ni, talakkan daripada bawah ni, seismik ni, talak dan menyebabkan Jepun ke arah laut, tengah laut Pasifik. Tuan-tuan, bumi kita semakin rosak. Carbon dioxide, CO2, diukur average 430 ppm. Mereka daripada alam sekitar boleh tahu, ini menyebabkan nafas kita sesak. Ais di kutub utara telah cair. Kemana air ini pergi? Kemana air ini yang cair di kutub utara pergi? Menyebabkan paras air naik dan tenggelam kawasan yang lembah. Jakarta dijangka tenggelam. Morik dijangka tenggelam. Apabila ais semua menjadi air, Morik, Batu Pahat, Kuala Terengganu, Kuala Muda, tempat yang paling pertama tenggelam di Malaysia. Cari tanah kat sana. Tinggal Morik. Maafkan saya tuan-tuan. Dan WHO. WHO memberi amaran kepada dunia. Awas peperangan yang melibatkan bom nuklear bakar berlaku. WHO ialah badan bangsa bersatu. Dia beri amaran kepada dunia bersedia untuk hadapi bencana bom nuklear. Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia dapat menjangkakan bom nuklear akan digunakan? Mereka yang tahu, kita tak tahu. Dan sekiranya bom nuklear digunakan, dunia kita akan musnah.
Sama ada yang menang, yang tak menang, yang kalah, yang tak berperang, yang baik, yang jahat, semua hancur. Kalau itu berlaku, Allah menyebut A'udzu minasyaitonir rajim. Zahara pasar bil bahri wa Zahara pasar bil bahri wa bima kasabat aydin nas yuziquhum ba'dal da'mal lahum yarji'un. Selamat menyambut tahun baru hijrah. Hari ini sudah masuk 17 ya. 17. Dan akhir sekali saya ada bawa tulisan saya 2 biji. Sebahagian kuliah saya ada dalam buku ini. Satu buku ialah tentang berkaitan dengan Turki dan kejatuhan Osmaniyah menyebabkan Masjid Al-Aqsa jatuh. Dan yang kedua ialah buku saya yang terakhir ialah tentang ilmu falak. Ini ialah risalah falak yang saya sebut risalah kosmologi Islam yang saya tulis disiarkan oleh Jawatan Mufti Pahang sebab saya ada program dengan Mufti Pahang selama 10 tahun untuk sampaikan maklumat falak kepada rakyat Pahang di setiap daerah. Saya dengan Sahibul Samahah Datuk Seri Haji Abdul Rahman Osman melakukan lawatan ke seluruh kampung dan kawasan di Pahang selama 10 tahun untuk sampaikan mesej tentang ilmu falak. Sebab ilmu falak ilmu yang telah mati. Saya ketika itulah jawatankuasa pakar falak negara di bawah JAKIM. Dan saya tulis ini sebagai warisan saya. Sekiranya saya ada, mana buku saya ada, dan segera balik apa yang diterbitkan oleh Jabatan Mufti Pahang. Dan saya bawa beberapa biji di luar, tuan-tuan yang berminat boleh tengok dan boleh baca dan hayati. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf banyak kalau lah terkasar bahasa Tuan Imam, para asatizah, para ustazah dan juga semuanya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.